Sulaman kerawang boleh dihasilkan dengan pelbagai jenis mesin. Pertamanya, anda boleh menggunakan mesin domestik. Keduanya, anda boleh gunakan mesin portable. Dan yang ketiganya, anda boleh gunakan untuk menghasilkan sulaman kerawang ini menggunakan mesin industri manual yang khas untuk sulaman. Namun, ketiga-tiga mesin ni mempunyai hasil yang berbeza. Ayakan yang berbeza, kaedah yang digunakan juga berbeza dari satu mesin ke satu mesin yang lain. Bagaimana anda nak ubah cara ayakan, bagaimana anda nak maintain ayakan supaya ia sama dan cantik setiap kali anda menyulam, dan bagaimana anda nak kontrol, nak kawal mesin itu supaya dapat menghasilkan sulaman yang baik dan menarik. Ketiga-tiga mesin ini mempunyai kaedah yang tersendiri kerana fungsinya berbeza dan cara mengendalikan ketiga-tiga mesin ini juga berbeza. Jadi, bagi anda yang baru bersama saya pada hari ini, channel ini sebenarnya untuk saya berkongsi pengalaman selama 32 tahun dalam bidang sulaman. Ya, pada hari ini saya nak tunjukkan bagaimana saya gunakan mesin domestik ini yang digunakan untuk jahitan diubah menjadi mesin sulaman. Jangan ke mana-mana, jumpa saya selepas ini. Hai, anda bersama saya, Syahidah Ramli. Kali ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana untuk anda ubah mesin domestik yang digunakan untuk menjahit baju kepada mesin sulaman. Saya lebih suka menggunakan mesin portable kerana ia boleh disimpan dalam ruang yang kecil berbanding dengan mesin domestik yang sudah ada meja dan juga kaki. Sekarang, yang pertamanya, mula-mula tapak jahitan ni kita buang dahulu. Kenapa kena buang? Sebabnya dalam menyulam, ia tak perlu pun tapak jahitan ni. Okey. Itu dia. Yang pertama. Seterusnya, yang kedua, kita buang. Gantikan jarum yang digunakan untuk jahitan biasa, jahitan pakaian. Itu biasanya kita guna saiz 13 ataupun 14. Okey, ni jarum biasa. Kita gunakan jarum yang lebih halus, iaitu 11. Jarum bersaiz 11 kita gantikan di bahagian ini. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, kita tak menggunakan gigi jahitan ni. Jadi, kita buang gigi jahitan. Ini dia. Gigi jahitan perlulah dikeluarkan. Sebabnya fungsi gigi jahitan ni kita tak guna pun semasa menyulam. Okey. Seterusnya, anda lihat di sini ya. Di ruang ini, sekiranya jarum tidak memasuki dengan betul, anda perlulah hantar untuk diasah. Maksudnya anda hantarkan di kedai servis mesin jahitan untuk mereka asah ni di bahagian ini supaya jarum yang turun ni betul-betul pada garis yang tepat. Jika tidak, sulaman anda akan jadi putus-putus sahaja. Kita pasang balik skru di bahagian ini. Seterusnya, okey, kita lihat benang di bahagian bobin ini. Saya nak tunjukkan kedudukan benangnya. Anda masukkan seperti biasa. Okey, cuma
Benang yang kita gunakan untuk sulaman, anda boleh imbang begini. Maksudnya, ia ketat, bukannya longgar. Sekiranya ia longgar, ia akan jatuh. Jadi itu adalah salah. Okay? Anda perlu ketatkan kedudukan benang dalam bobin supaya ia dapat mencengkam benang yang halus, kerana benang sulaman ni halus daripada benang kapas. Okey, saya masukkan semula. Bila dia bunyi tek, tu maksudnya bobin tu betul-betul berada dalam soket dia. Okey, kita tutup. Di bahagian ini dah selesai. Cuma saya nak tunjukkan kepada anda, nak jelaskan kepada anda di bahagian lain pula. Okey, seterusnya anda perlu lihat di bahagian ini, iaitu di bahagian gegelung tuas ini. Gegelung yang mengisi benang untuk naik turun tuas. Sekiranya spring di bahagian dalam ni anda rasa terlampau ketat, okay, dan dia keras, anda perlu tukar kepada spring yang lebih lembut. Okey, saya masukkan benang. Okey, di sini anda lihat ia keras. Jadi, gegelung ini perlulah ditukar. Kerana sekiranya anda memasukkan gegelung yang tepat, ia akan begini, lembut. Bukannya keras begini. Yang ni keras. Kenapa? Bila ditarik, ia tersekat begini. Ini menunjukkan benang akan mudah putus. Jadi anda perlu tukarkan spring dalam gegelung tuas ini kepada spring yang lebih lembut. Sekiranya spring telah ditukar, ia akan mudah ditarik begini. Jadi kesannya benang tidak mudah putus kecuali keseimbangan di bahagian atas dan juga pedal kaki anda tidak seimbang. Itu sahaja. Okey, fungsi jahitan iaitu gigi jahitan tadi kita tak perlu. Jadi daripada up ni kita turunkan ke down. Kerana kita tidak menggunakan fungsi jahitan yang menggunakan gigi tadi semasa menyulam. Okey. Seterusnya, pedal jelujur iaitu jarak jelujur ni. Jika kita menggunakan jahitan biasa, kedudukannya mungkin 4, 3 ataupun 2,5. Tetapi sekiranya anda gunakan untuk menyulam, turunkan kepada kosong. Kenapa? Kerana fungsi ini tidak digunakan. Ini kerana setiap jarak jelujur ataupun lompatan sulaman dihasilkan sendiri oleh pergerakan tangan kita, bukannya menggunakan jarak jelujur ini. Yang terakhir, sekiranya anda menggunakan motor seperti ini tetapi anda tidak dapat mengawal pergerakan sulaman, anda perlulah tukar motor ini yang lebih perlahan, okay, supaya anda dapat mengawal pergerakan sulaman yang dihasilkan. Ya, itulah tadi 9 langkah yang perlu anda ambil ataupun yang perlu anda buat untuk menukarkan mesin domestik yang digunakan untuk jahitan biasa kepada mesin domestik yang digunakan untuk sulaman. Okey, jangan lupa setkan mesin anda kepada mesin sulaman kerana selepas ini saya akan mengajar anda dalam video akan datang cara bagaimana anda menyulam dengan menggunakan mesin domestik ataupun mesin kepala hitam ini. Jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng untuk anda mengikuti video-video saya yang akan datang. Untuk itu, bersama saya lagi, Syahidah Ramli.